Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini untuk santapan rohani, untuk tatapan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membincangkan satu penyakit ataupun satu amalan sihir yang mana yang sering disebut ataupun yang sering bermain di minda masyarakat pada ketika ini, iaitu berkaitan dengan penyakit yang digelar sebagai santau. Baik, untuk kita mengenali, untuk kita lebih dekat lagi, untuk kita mengetahui dengan lebih dalam apa itu santau, kami bawa sidang penonton yang rahmati Allah SWT dengan bersama-sama Al-Fadil yang berbahagia Datuk Haji Ismail bin Kamus, atau lebih mesra lagi dengan panggilan Al-Fadil Ustaz. Khabar Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya kepada Ustaz sebelum kita pergi dengan lebih mendalam saya. Seperti biasa, mungkin sidang penonton ingin mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan dengan santau ni Ustaz, takrifan kepada santau itu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita memang selalu mendengar perkataan santau. Dan santau ini kadang-kadang kita tak payah terjemahkan, takrifkan, orang sudah faham sebenarnya. Pasal sudah menjadi bahan perkataan, percakapan, perbualan di kalangan masyarakat. Kita ada dua. Satu santau, satu kita kena racun. Kalau kita kena racun, hospital boleh mengubatinya. Sama ada kita termakan apa jenis racun pun. Artinya tiap-tiap benda yang merosakkan anggota dalaman ada ubatnya di kalangan hospital. Santau ini ialah sesuatu penyakit yang kadang-kadang menyebabkan ia muntah. Dan muntah itu muntah darah. Dan darah itu darah hidup. Dan santau ini disebabkan oleh sihir. Dan sihir itu berbeza dengan sihir biasa. Artinya sihir biasa itu sama ada dia sakit dalam badan, sakit tidak mau tidur, tidak tenang, risau, dan gangguan-gangguan dalaman otak, hati dan sebagainya. Tetapi santau ini dia berbentuk makanan yang disihirkan. Artinya makanan yang disihirkan, yang diserapahkan, yang digunakan oleh ahli-ahli sihir melalui jin, iaitu kalau kena santau ini atau bahan-bahan yang telah dibacakan oleh ahli-ahli sihir, ahli-ahli yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan orang yang kena itu muntah darah, kadang-kadang tak berhenti, dan dirasakan bahawa kaca terlalu banyak dalam jasadnya, sangat berbisa, yang tak sanggup ditahan, yang kadang-kadang membawa kepada kematian. Walaupun dia terseksa terlebih dahulu, tapi amat payah untuk diubati kerana bahan-bahan yang digunakan oleh orang-orang yang menyantau itu bahan-bahan yang payah dikesan oleh doktor. Lebih-lebih lagi, bahan-bahan itulah digunakan jampian-jampian, serapah-serapah yang memuja-muja jin, yang mengarahkan jin untuk bersama dalam makan itu. Maka kalau kena, ia muntah darah, dan berpanjangan darah itu memang darah hidup, boleh membawa kepada maut. Jadi maknanya perbezaannya, racun itu kalau kena memang ada ubatnya, boleh sembuh sama ada cepat atau lambat. Tetapi santau ini jenis makanan yang dibaca oleh ahli sihir yang menyeru jin, dan diikuti dengan bahan-bahan yang amat menakutkan. Sama ada kaca yang ditumbuk halus-halus, diiringi dengan kuku binatang-binatang yang ditumbuk halus-halus, gading ataupun tanduk, dan gigi binatang-binatang semua ditumbuk halus-halus dan dibaca dengan bacaan-bacaan sihir, dan dimasukkan dalam makanan dan diberi kepada orang itu makan atau minum. Dan kalau kena, sekejap saja, dia tak lama akan muntah darah dan sebagainya, dan terasa terlalu bisa dalam
jasadnya memang amat payah diubati. Tetapi walau bagaimanapun, Allah telah menyebut, Nabi telah menyebut dalam hadisnya, innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, tapi Allah juga akan menurunkan ubat bersama. Hanya kita berjumpa atau tidak. Umpamanya dikatakan orang AIDS itu tidak ada ubat, barah tidak ada ubat. Sebenarnya ada ubat, tetapi belum berjumpa. Begitulah juga kalau pihak-pihak perubatan helopati ini tak dapat bertemu dengan ubat santau, tetapi Allah Ta'ala telah menurunkan ubatnya, ada bersama. InsyaAllah boleh diubati. Hanya tertakluklah kepada makbul dengan tak makbul. Tetapi persoalan prinsipnya, ubat tetap ada. Ubat tetap ada, Ustaz, ya? Baik, Ustaz, boleh tak kalau kita pergi, kita lihat, ya, umum sedia maklum bahawa santau ini terdiri daripada beberapa jenis santau, antaranya santau angin, santau air, santau makan. Adakah fakta ataupun perkara itu benar bahawa santau ini terbahagi ataupun terpecah kepada beberapa kategori? Ini tertakluk kepada orang yang melakukan itu. Dia boleh buat macam-macam. Sama ada digunakan santau angin. Santau angin artinya dibacakan itu dan dihantar oleh jin terus masuk dalam jasadnya. Jadi itu maknanya santau. Jadi maknanya digunakan jin, digunakan sihir dan tidak perlu orang termakan. Tetapi dia boleh terus masuk dalam jasad itu melalui jin-jin yang diarahkan. Itu sebabnya saya pernah ceritakan bahawa keris boleh masuk dalam perut orang. Kita pun rasa takjub, rasa heran, rasa pening mengenangkan bagaimana keris itu boleh masuk dalam perut orang. Bagaimana lubang mana dia masuk yang boleh bawa kepada maut. Gitu juga santau angin ini dihantar melalui jin terus masuk dalam perut kita atau melalui makanan kita akan makan. Jadi santau angin pun ada, santau biasa pun ada. Soalannya santau itu boleh dihantar melalui angin dan boleh melalui makanan-makanan yang kita makan. Sebab kita nak terangkan supaya berhati-hati apabila kita nak makan, sama ada di restoran, di rumah kawan kita. Bukan soalannya kawan kita nak bunuh kita, tapi orang dengki, dihantarnya bahan-bahan itu ke rumah kita atau dihantar kepada restoran, orang muntah di situ, besok orang tak datang ke kedai itu kerana dianggap orang itu dah menyakiti orang lain. Begitu. Maknanya aspek yang utamanya adalah melalui pemakanan, Ustaz. Baik, Ustaz, kalaulah umumnya sedia maklum, kalaulah santau itu banyak melalui makanan, sudah pastinya penonton akan mulai risau untuk makan, Ustaz. Jadi apakah amalan yang biasa, yang terbaik yang boleh diguna pakai untuk mengelakkan diri daripada terkena santau ni, Ustaz? Ya, yang pertama-tama sekali, kita kalau nak ke sebuah tempat makan, restoran sebagainya, sebelum berangkat kita baca surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin sekali. Kemudian sampai ke tempat berkenaan, kita baca lagi li'ila fi Quraisyin sampai habis. Kemudian nak makan, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa as-sami'ul alim sekali. Dan kita tengok cawan itu. Kalau minum, tengok air dalam cawan. Kalau ada bayangan muka kita, maka kita boleh minum. Kalau bayangan kita tidak dapat, tak nampak dalam air itu, maka naklah kita jangan minum. Kemudian pinggan yang kita nak makan itu kita kena pusing. Pusingkan sikit dan baca bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' was samiul alim. InsyaAllah pinggan itu akan pecah. Sekiranya ada bahan-bahan yang bakal merosakkan kita, akan pecah. Itu sebabnya walau bagaimanapun nak jelaskan ayat ini, surah Quraisy tadi ini, jadikan amalan. Dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' was samiul alim juga jadikan amalan. Jadi sekarang ini kita amalkan 3 kali petang, 3 kali pagi. InsyaAllah kita akan terelak daripada sebarang gangguan ataupun makanan kita akan tertawar dengan ayat itu. Ada petua
orang tua-tua. Ini juga diajarkan oleh para ulama. Kalau kita lihat supaya kita terselamat daripada sebarang santau atau racun atau sebagainya, kita tengok lauk dia. Lauk makan itu ada 6, kita baca li'i life correction itu 6 kali. Kalau makan itu ada 10 kali lah kita baca. Tapi ini menjadi masalah lah, orang lain dah makan. Itu masalah. Seorang yang baca, orang lain makan, langsung habis, langsung tak boleh makan langsung. Jadi maknanya kita kena amalkan insya-Allah. Terus sebab kita bahkan juga kita amalkan wazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Allah tambah kekuatan yang ada pada kamu, tambahan lagi kekuatan. Tapi kamu jangan berpaling tadah. Artinya kalau sudah sihat, sudah kenyang, sudah dapat nikmat, jangan berpaling tadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya santau ini sesuatu yang amat mengerikan sebenarnya. Tapi kita sentiasalah bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan tawakal itu dapat menyelamatkan kita daripada segala sesuatu. Di samping kita berusaha untuk mengelak daripada perkara itu. Baik Ustaz, yang kebiasaan pengalaman Ustaz dalam ilmu perubatan ini, kelompok masyarakat ataupun bangsa apa yang biasanya yang banyak menggunakan pakai amalan santau ini Ustaz? Ya, sebenarnya ini semua bangsa ada sebenarnya. Semua, maknanya tiap-tiap kaum itu ada apa namanya, masing-masing pun cara. Orang asli pun ada, orang Siam pun ada, orang-orang Morocco pun ada, orang Mesir pun ada, orang Melayu lagi banyak. Jadi maknanya masing-masing ada kepandaian. Jadi tak dapat kita menentukan siapakah yang paling popular dalam perkara ini. Sebenarnya di Indonesia pun ada. Jadi Malaysia pun ada, orang asli pun ada, orang-orang Thailand pun ada. Dia boleh buat. Satu-satu bomoh itu ada kelebihan dia. Maknanya sekarang ini kita tak boleh nak kata orang ini hebat, orang hebat tak. Sebenarnya jin tu sama aja. Pasal orang Morocco pun gunakan jin, orang Mesir pun gunakan jin, orang Malaysia pun gunakan jin. Maknanya jin yang sama. Hanya mungkin berbeza-beza jin tu saja. Jadi jin itu boleh ikut arahan kita. Itu sebabnya jin ni suka apabila diarah dia terus buat. Pasal supaya kita juga syirik bersama-sama dia syirik. Yang sama-sama masuk neraka, dia dapat member dalam neraka nanti. Baik Ustaz, ini sembang kedai kopi lah Ustaz. Ada yang mengatakan bahawa amalan santau ni boleh dilakukan seandainya diguna pakai kepada musuh. Contohnya apabila negara Islam ingin diserang, maka gunakan santau untuk bunuh musuh-musuh yang kafir. Jadi pandangan Ustaz, adakah Islam memberi kelonggaran untuk menggunakan pakai santau ini pada ketika dalam keadaan darurat ataupun sebagainya Ustaz? Ya, sebenarnya santau ini menggunakan khidmat jin. Kalau kita gunakan khidmat jin itu untuk menyantau orang-orang kafir, kaedah perang ni memang bagus kaedahnya. Pasal niatnya untuk membunuh musuh. Tetapi dia punya alatnya salah, tekniknya salah, hukumnya salah. Jadi al-ghayah la tubarril wasilah. Matlamat tidak boleh mengharuskan cara. Cara salah, maka walaupun matlamat benar tetap salah. Pasal kita gunakan khidmat jin. Khidmat jin ni kan syirik. Kita tak boleh, kita syirik dulu untuk bunuh musuh kita. Biar kita mati tak apa. Kita mati pun dapat masuk syurga. Maknanya menang pun menang, kalah pun menang. Kalau kita menang, memang dah menang dah. Akhirat pun kita menang. Dan kalau kita kalah, menang di akhirat. Maka tidak perlu kita gunakan khidmat jin untuk merosakkan musuh, tapi kita menjadi syirik, maka tidak dapat sebarang pahala, tak dapat sebarang ganjaran dari Allah SWT, tapi menyebabkan kita masuk neraka. Masuk neraka Ustaz. Ustaz, baik Ustaz, kita berbalik kepada kisah santau kita Ustaz. Ustaz, kesan-kesan ataupun simptom-simptom yang menunjukkan sama ada tanda-tanda awal, tanda-tanda pertengahan ataupun tanda-tanda akhir seseorang itu terkena santau. Ya. Apabila seorang itu kena santau, yang pertama-tama sekali dia rasa bisa dalam jasad dia. Bisa yang tak menentu, yang kalau dicek di doktor kata tak ada penyakit, baliklah. Dia suruh kita balik. Sedangkan kita ni terlalu bisa dalam jasad, bisa sangat-sangat. Bisa leher, bisa dada, bisa perut, bisa. Dan bila jumpa doktor kata awak ni tak ada apa-apa ni. Kadang-kadang kita pergi pun sakit hati. Pasal
Kita rasa sakit, dia kata tak ada sakit. Itu masalah. Sedangkan kita rasa tak selesa, nak muntah darah sikit-sikit. Itu mula-mula. Jadi bisa yang tak tahan-tahan, macam miang buluh dalam kita punya dada. Ini di antara tanda-tanda orang yang kena santau. Dan tidur dah mula tidak mau. Dan makan sudah mula loya dan sebagainya. Yang rasa-rasanya memang kita rasa tak boleh ubat ni, melainkan cara-cara ubatan Islam. Dan saya pesankan juga, maknanya kalau kena santau, jangan sekali-kali berubat dengan ahli-ahli sihir. Kita mesti yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin pada Al-Quran, yakin kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sekali-kali kita pergi berubat dengan ahli-ahli sihir. Bermakna kita juga menyokong ahli sihir. Syubhat. Kita sudah bersyubhat kerana kita tidak yakin kepada Ta'ala, yakin kepada orang-orang asli, yakin kepada bomoh yang dengan sihir, jin dan sebagainya. Baik, Ustaz, santau bagi individu ataupun insan-insan yang terkena santau, apa perbuatan ataupun makanan ataupun amalan yang menjadi pantang larang? Adakah dia mempunyai pantang larang, Ustaz? Santau ini dia tidak dibolehkan makan limau. Limau pantang sungguh. Jadi penyebabkan bertambah penyakitnya. Jadi maknanya limau itulah, limau nipis ke, limau manis ke, limau sangkis ke, asalkan limau, mereka tidak boleh makan. Kalau makan, akan bertambah-tambah lagi penyakit itu. Bertambah susah, bertambah kronik, dan amat payah untuk diubati selepas kita makan limau. Jadi limau tak boleh, tetap tak boleh. Limau tak boleh, Ustaz. Baik, dalam kaedah Ustaz selaku pengamal perubatan Islam, apa kaedah-kaedah yang Ustaz guna pakai untuk merawat pesakit-pesakit yang terlibat di dalam kes santau? Ya, setelah kita mengambil daun-daun yang menjala dalam sungai, ya, daun-daun yang menjala dalam sungai, dalam nombong, dalam air lah kaedahnya, kita ambil daun itu dan kita saring dan kita beri ia minum dengan daun-daun berkenan. Asalkan daun yang boleh dimakan lah. Kangkung pun tak apa. Asalkan daun-daun, jangan daun-daun kiambang tak boleh makan. Yang ada daun yang boleh dimakan, disaring, direbus, kemudian kita bagi diminum. Dan kita gunakan beberapa ayat. Yang pertama, kita gunakan baca Bismillah Al-Fatihah sampai habis. Itu sebabnya kita yang mengamalkan, biasalah perubatan Islam ni kita minta Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bayangkan dalam hati, renungkan, ya Allah Tuhanku, sembuhkan penyakit sepola ini daripada penyakit gangguan sihir ini dan gangguan santau dan sebagainya sampai habis. Kemudian disambung Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. 3 kali. Yang tadi sekali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, dan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. 3 kali. Ulang 3 kali. Kemudian kita sambung lagi dengan Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an musaddian min khasyatillah sampai habis. Jangan lupa kita baca apa hasibtum. Pasal tiap-tiap penyakit yang sedang ada, kita kena baca apa hasibtum. Annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un sampai habis. Maksudnya tiap-tiap penyakit yang sedang ada, sedang sakit, apa hasibtum tidak tinggal. Lau anzalna itu merupakan ayat yang mengejar syaitan. Jadi maknanya santau tu ada syaitan dalam itu. Kemudian kita bacalah pula ayat-ayat yang lain yang berbentuk sihir. Artinya sama kita baca wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas sihr. Itu ada sihir. Maknanya santau itu ada sihir. Kemudian kita baca li ila fi Quraisyin tadi. Baca 7 kali. InsyaAllah sambung apa hasib tu kena baca. Kita baca surah yang lain. Yang ini asas dia.
kita baca apa tadi, li'ilaf Quraisy, itu ayat yang khusus untuk orang yang kena racun santau. Dan kita baca li'ilaf Quraisy tadi untuk apa saja penyakit santau, li'ilaf Quraisy. Ayat sihir tadi, kerana santau itu ada unsur sihir. Kita baca tawammatastatul syaitin juga untuk bentuk sihir. Jadi semua gabungkan di antara ayat yang santau, kemudian bacaan-bacaan yang Nabi ajar untuk mengelakkan daripada sebarang mudarat, baca, dan kita baca ayat sihir untuk menghalau ataupun mengubati penyakit orang yang kena sihir. Kerana santau itu ada santau, ada sihir. Tiap-tiap yang ada sihir tidak mesti ada santau. Santau itu digabungkan dengan sihir. Yang sihir tidak mesti ada santau. Jadi orang santau ini yang kena santau, kita baca ayat santau, kita baca ayat yang mudarat, kita baca ayat yang sihir. Begitulah. Ustaz, kebiasaannya Ustaz, orang berpendapat bahawa jangka hayat ataupun kehidupan orang yang dah terkena santau ni tak lama. 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Tapi pengalaman Ustaz, kebiasaannya Ustaz, hasil daripada tindakan santau tersebut Ustaz, asbab. Jadi biasanya berapa lama jangka hayat pengidap santau ini jika tidak segera berubat? Ya, sebenarnya kita tak dapat menentukan ataupun menghadkan ataupun pengalaman tak dapat kita nak baca sebenarnya. Pasal ada orang yang kena santau yang amat kuat, 3 hari habis. Ada yang baik, ada juga. Maknanya kita ada 3 peringkat lah. Pertama, terlalu cepat, kena saja 1 hari terus mati. Ada yang setelah berubat dia baik terus, ataupun berubat dia akan sembuh. Yang ketiganya, dia selalunya kalau santau yang ringan ini makan masa 2 tahun 3 tahun, dia akan meninggal dunia juga akhir. Jadi itu sebabnya kita kalau ada tanda-tanda kena santau ini, kita tidak boleh melambat-lambatkan perubatannya. Peringkat awal, kita ke hospital. Kita kadang-kadang sakit tu kita bertenang, sabar dan sebagainya, tak boleh. Berubat tu mustahak, berubat tu amat penting. Kita jangan menangguh-nangguhkan kalau ada tanda-tanda santau ataupun muntah darah ataupun rasa miang-miang dalam badan atau bisa-bisa dalam badan, menunjukkan ada simptom-simptom kena santau atau sebagainya. Jadi kalau apa saja penyakit, kalau doktor tak ada penyakit, kita mesti berubat syariat Islam. Jangan berubat cara-cara yang tidak mengikut landasan syariah. Jadi kita kalau doktor kata tak ada penyakit, terus kata kita berubat. Jadi makna kita tak dapatlah kita nak menentukan, atau pengalaman kita tak tentu. Ada orang cepat dan lambat mati dan sebagainya. Ada yang sembuh. Begitu. Baik Ustaz, kebiasaannya manusia ni memang ada satu sifat, iaitu nak cepat Ustaz. Katakanlah seorang itu disihir, terkena santau, saya, dia kata dah berubat dengan perubatan Islam ni, dah datang jumpa ustaz ni dah hampir 100 kali, tapi tak juga baik-baik. Jadi boleh tak saya beralih arah, beralih selera untuk saya pergi pula berubat kepada orang asli ke, tok batin ke, yang Sami Buddha ke, Kristian ke? Jadi macam mana tu Ustaz? Ya, memang Allah menyebut khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Manusia ni memang terburu-buru. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau sekiranya kita berdoa, berubat dan tak baik-baik juga melalui perbuatan Islam ini, menunjukkan Allah lebih sayang sebenarnya kepada kita, supaya kita sentiasa mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahlah Nabi Allah Ibrahim AS bertemu seorang pemuda. Nabi Ibrahim pun berkata, engkau berdoalah, aku nak aminkan saja. Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku dah berdoa bertahun-tahun, beberapa tahun, berpuluh tahun, tidak mereka makbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Ibrahim, wahai pemuda, sesungguhnya Allah Taala itu kalau sayangkan kita, dia melambatkan makbul doa kita itu, kerana supaya kita sentiasa meneruskan doa. Maka dengan demikian,
Kalau berubat syariat Islam 100 tahun, 100 kali, 200 kali tak baik-baik, maka tetap tidak boleh kita berpindah atau berhijrah kepada bomo-bomo atau tukang-tukang ubat, sama ada orang-orang Melayu yang menggunakan ilmu sihir, lebih-lebih lagi orang-orang Hindu, orang-orang Buddha atau Kristian atau sebagainya, kerana mereka telah pun syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita mati dalam keadaan beriman daripada hidup tapi keadaan yang kafir, musyrik dan sebagainya. Kita pilih antara dua. Hidup sementara dalam dunia tetapi sakit hanya sementara, dan sakit akhirat yang selama-lamanya. Maka kita pilih sakit di dunia ini hanya sakit yang akan mati, menyebabkan sakit tidak ada lagi. Tetapi sakitnya akhirat itu lebih hebat daripada sakitnya dalam dunia ini. Pilih antara banyak orang silap. Dia nak sihat dalam dunia ini yang hanya sementara, dia nak sakit akhirat buat selama-lamanya. Pilih antara. Kita hidup, kalau sakit pun akan mati akhirnya, tapi di akhirat tidak mati-mati. Sakit di dunia ini mati habis. Itu sebabnya orang yang dah mati itu tidak ada yang difikirkannya lagi mengenai sakit. Yang nak difikirkan ialah kena seksa di alam barzakh, kena seksa di alam akhirat. Demikian kita tetap tidak boleh berubat cara yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tetap jangan berputus asa. Boleh jadi 100 kali sudah berubat, boleh jadi 101 kali nanti akan sembuh. 101 kali tak sembuh, menjadi 102 kali akan sembuh. Jangan putus asa. Besok mungkin besok. Allah Maha mengetahui mengapa tidak sembuhkan kita. Pasal yang menyembuhkan kita itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk, bukan apa-apa, bukan tukang baca, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu hikmatnya. Apa sahaja hikmatnya kita tidak tahu. Itu sebabnya doa kita ni kalau ditolak oleh Allah Taala, tetapi kita tahu mengapa doa itu ditolak, maka kita setujulah doa itu ditolak daripada diterima. Atau apa yang dikatakan oleh Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya, sesungguhnya sekiranya kita tahu mengapa doa kita itu ditolak oleh Allah SWT, kita tahu sebabnya, maka kita bersetujulah doa itu ditolak daripada diterima. Amin. Mungkin ada sedikit lekitan ataupun kaitan ya, tentang penyakit busung dengan santau. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sedikit, memandangkan kalau dilihat kepada busung pun adalah salah satu penyakit yang glamour di negara ini menyamai seperti santau. Jadi boleh Ustaz uraikan sedikit busung? Ya, busung ini dalam istilahnya maknanya perut seorang itu menjadi besar dan membesar sampai suatu tahap di mana perut itu sudah berkilat, atau istilahnya adalah mengening, artinya naik, dan apabila ditebuk oleh doktor dia kempis, besok dia akan naik balik semula. Kadang-kadang orang yang busung ini, yang perutnya besar, tidak boleh bernapas, kerana kita sedia maklum bahawa perut kita ini kalau dia diisi dengan makanan, kemudian kita cukup dengan 1/3 lagi untuk pernapasan, yang lagi itu 1/3 untuk minuman. Jadi kalau 3/3 semuanya angin belaka, dia akan terus menerus naik. Sebab kita makan tidak boleh lebih daripada 1/3. Sebab kita lemah, kita letih, tak larat, pasal makan sudah ada 2/3. Tempat air 1/3 digunakan untuk air, dan 1/3 lagi untuk angin. Maka kita sudah makan 2/3 makan, tinggal 1/3 angin. Apa nama tadi? Air. Sekarang ini bila busung itu sama ada air semuanya ataupun angin kesemuanya, menyebabkan orang tak selera makan. Ditolak oleh angin itu, dia boleh jadi tak bernapas, dan boleh jadi ia muntah, dan ia lemah dan tak larat nak bangun kerana berat perutnya itu. Doktor operate tak boleh baik, pasal itu bukan benda, penyakit yang berbentuk benda yang boleh lihat dengan mata kepala. Tapi itu busung juga
ada amalan sihir, penggunaan sihir yang dibuat untuk membesarkan perut seorang itu, sehinggalah mereka terpaksa menanggung sakit yang amat sangat, yang tak boleh nak kata apa, dan boleh bawa kepada maut dan mati. Jadi kaitannya adalah Ustaz, santau juga adalah amalan daripada pengamal, iaitu ahli-ahli sihir. Busung juga adalah hasil daripada perbuatan ahli-ahli sihir. Jadi untuk tadi kita dah bincangkan tentang aspek ataupun langkah-langkah yang untuk mencegah diri daripada disantau. Bagaimana pula dengan busung, Ustaz? Ya, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa busung juga adalah amalan sihir. Maka ayat-ayat pendinding ataupun apakah pendinding yang patut dibuat sebelum kita terkena perkara yang seumpama ini, yang tak diingini ini, busung ke, sihir ke, santau ke, pendindingnya sama saja, iaitu mengenai bacaan-bacaan. Sama ada Al-Fatihah, kita baca Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah sampai Al-Muflihun, kita baca ayat kursi dan 2 ayat selepas ayat kursi, dan kita baca surah Was-Saffat Saffa sampai 10 ayat atau 6 ayat. Kita baca Tabarakallazi biyadil mulk sampai wa hifzam min kulli syaitanir marid, sampai wa zaina sama dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Sampai situ ada sebut Allah telah menghiaskan langit ni dengan bintang-bintang yang akan merejam puak-puak syaitan ini. Jadi ayat ini mereka takut, mereka panas. Dan termasuk juga surah Al-Jin yang kita amalkan, termasuk juga ayat-ayat sihir yang berkaitan. Jadi itu kita standby awal supaya jangan terkena ilmu sihir, sama ada berbentuk santau ataupun berbentuk busung atau apa-apa saja bentuk yang mengenai sihir dan sebagainya. Kebiasaannya individu-individu yang terkena ataupun yang disebabkan amalan ataupun sihir menyebabkan busung ni, Ustaz, biasanya perantaranya adalah jin. Jadi adakah jin tersebut biasanya mengganggu hanya individu itu sahaja ataupun ahli keluarganya, Ustaz? Ya, ini bergantung pada arahan orang yang dengki itu. Orang yang dengki itu mengarahkan supaya orang ini mesti disihir, keluarganya, anak-anaknya, seluruh kaum keluarganya. Ini bergantung. Kalau sekiranya arahan tukang orang yang dendam itu kepada sepolan, jin tak akan pindah. Hanya kadang-kadang berlaku juga kesilapan alamat, jin silap. Nak mengenalkan bapaknya, tiba-tiba jin sudah salah terbawa kepada anaknya. Ini kadang-kadang jin pun memang dia bodoh pun. Jadi maknanya orang yang kena sihir itu kadang-kadang memang tersilap, ataupun orang yang nak disihir itu orang yang beramal, yang menyebabkan syaitan tak tembus, jin takkan dapat tembus pada orang itu kerana amalannya, kerana pemeliharaan Allah Ta'ala terhadapnya, kerana kerapatnya ia kepada Allah Subhanahu Ta'ala menyebabkan jin tak boleh tembus. Begitu. Jadi Ustaz, dalam kaedah Ustaz, pengalaman Ustaz kepakaran yang Ustaz ada untuk merawat penyakit busung ni, Ustaz, apakah kaedah-kaedah rawatan yang dibenarkan ataupun yang digunakan pakai di dalam kaedah Islam? Ya, biasaannya kita menggunakan daun kangkung. Dan kangkung ini kangkung liar, bukan kangkung yang kita tanam. Kangkung yang liar. Yang tadi santau, kita menggunakan kangkung yang menjala dalam sungai, dalam air dan lombong dan sebagainya. Tetapi busung ini kita gunakan kangkung yang tumbuh liar, tertumbuk dan tampal dalam perut kita. Kerana ia bersamaan dengan orang yang bengkak dalam kepala, orang yang fibroid dan sebagainya. Kita gunakan itu untuk mengempiskan apa-apa pada perut atau dalam perut. Itu kadang-kadang kita tampal, kita tumbuk dan tampal. Kadang-kadang malam-malam merasa berdenyut-denyut, sakit, itu yang orang tak tahan. Dia boleh mengempiskan perut itu, insya-Allah. Sedangkan orang yang bengkak dalam otak pun boleh kecut walaupun kepala kita keras. Tampal kangkung ini kan keras,
apa kena mengena dalam dalaman, ini bergantung kepada ayat yang dibaca. Pasal ayat yang dibaca ini, itu sebabnya kita kadang-kadang melihat orang-orang alim, orang-orang yang hebat, orang yang bertakwa kepada Allah SWT, ayat yang dibacakan dalam Al-Quran itu dia tak payah buka, dia tiup pada botol je. Katanya kerana cahaya Allah itu akan tembus ke dalam air itu. Itu kelebihan dia. Jadi mana sama jugalah, kangkung yang dibaca tu dia tampar ke perut dia, dia akan menyedut apa-apa yang ada dalam perut. Akhirnya perut itu akan kempis, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita dah menceritakan bahawa kita menggunakan tumbuh-tumbuhan Ustaz, sebagai suplemen, sebagai tambahan kepada kaedah rawatan Islam. Ada yang bertanya Ustaz, adakah untuk memetik ataupun mengambil tumbuh-tumbuhan ini memerlukan bacaan-bacaan yang tertentu? Memanglah itu berdua. Itu betul, kita baca Assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas, kerana katanya sebagai mengenangkan jasa Nabi Allah Ilyas yang berusaha, yang sentiasa menjaga tumbuh-tumbuhan. Jadi maknanya sebagai pembuka kata. Macam kita masuk masjid, Assalamualaikum, dengan syaratnya ada orang lah. Kalau orang tak ada, jangan kita salam, nanti kita buat lari akhirnya. Jadi sama juga Nabi Allah Ilyas ini dia menjaga tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nak mengambil tumbuh-tumbuhan yang dijaga oleh Nabi Allah Ilyas, kita minta izin kepada dia. Itu hanya sebagai adab, sebagai penghormatan, sebagai suatu akhlak kita yang baik, memberi kehormatan kepada orang yang menjaga tumbuh-tumbuhan tu. Itulah maknanya kita sekarang, kita bila kita berdoa minta Nabi wa ba'athul maqamal mahmud zu'attah, ya Allah utuskanlah, uruskanlah, berikanlah Muhammad itu makam yang terpuji. Pasal apa kita nak minta? Ucap terima kasih kepadanya yang telah berusaha mengajak kita ke arah kebaikan, beriman kepada Allah SWT. Kita ucap terima kasih, dan apa-apa sahaja yang kita buat, terus kita berdoa kepada Allah, semoga Nabi Muhammad kita ini dipelihara oleh Allah SWT, bukan setakat di dunia, di dunia dah Nabi dah tak ada, akhirat supaya mereka menambah lagi tingkat martabat makam yang terpuji di sisi Allah SWT, sebagai suatu kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Allah Ilyas tadi, maknanya diwala Nabi Allah Ilyas pun masih sudah tidak ada, tetapi jasa dia tetap kita kenal. Ustaz, nature ataupun masyarakat di negara ini, orang kata orang Melayu ni memang suka berdendam Ustaz. Persoalan hukum Ustaz kepada pengamal dan kepada peminta. Ya, dua-dua kena. Arti yang minta pun kena, yang melaksanakan perbuatan itu pun kena. Dua-dua menjadi syirik. Yang minta pun syirik kerana ia berredha dengan perbuatan jin, dan tuan itu pula dia melaksanakan perbuatan itu. Nanti kalau orang yang santap itu mati, dosanya seperti membunuh kesemua orang dalam dunia ini. Hukuman barang siapa membunuh seorang, seolah-olah ia membunuh seluruh orang dalam dunia ini. Itu dosa dia. Maka terseksanya orang itu lagi dosa, matinya lagi dosa. Nanti di akhirat besok ulama bersependapat. Ada yang mengatakan sampai tidak terampun dosa orang yang membunuh orang itu. Kita bunuh orang, dosa tak terampun, pasal orang yang tak kita minta ampun sudah pun mati. Maka dia akan dibicarakan lagi di padang mahsyar. Walaupun ada ulama mengatakan apabila dia bertobat, maka Allah Ta'ala ampunkan. Tetapi dosa dengan manusia ni takkan terampun selagi orang yang kita buat dosa padanya itu tidak mengampunkan dosa kita. Pasal dosa ni ada dua. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah Ta'ala ini amat mudah. Bukan amat mudah, mudah diampunkan oleh Allah SWT, kerana itu hak dia, kuasa dia. Tetapi manusia ni Allah Ta'ala memang ada hak, tapi Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa kita selama mana orang yang kita berdosa kepada tidak mengampunkan dosa kita. Itulah hak Allah Ta'ala beri kepada manusia. Maknanya kita jangan berbuat dosa dengan manusia. Kalau kita minum arak, kita Allah Ta'ala saja. Bunuh orang, tu hak orang. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa kita selagi kita tidak diampunkan, tidak dimaafkan oleh orang yang kita berdosa kepadanya. Jadi kalau kita menggunakan khidmat bomoh, satu hal, menggunakan kita telah pun
redha dengan amalan syirik sihir itu. Nabi menyebut ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Asyirka billah, syirik kepada Allah, was-sihr, yang kedua sihir. Maknanya sihir bawah sikit daripada syirik. Jadi kita jangan sekali-kali berdendam dan di samping menggunakan khidmat yang merosakkan orang lain. Berdendam itu sudah pun berdosa. Dan melaksanakan perbuatan itu telah perbuatan syirik ini bertambah syirik. Dengan demikian sihir pun jangan, syirik pun jangan, sihir pun jangan. Santau apa saja yang ada kaitan dengan sihir tidak boleh kita lakukan. Baik Ustaz, kebiasaan Ustaz dari dalam merawat pesakit-pesakit yang terkena santau ni Ustaz, soalan yang paling saya rasa popular yang akan ditanyakan kepada perawat, siapa yang buat? Boleh tak pulangkan kembali? Jadi isunya Ustaz, boleh tak pulangkan kembali? Adakah itu dibenarkan dalam perubatan Islam Ustaz? Ya, kalau sekiranya kita dah sakit, kita cuba nak balas balik pada orang yang melakukan perbuatan itu, sama standard kita dengan dia. Standard kita sama. Dia buat kita, kita buat dia. Artinya standard. La darar wa la dirar. Jangan buat mudarat dan jangan balas mudarat dengan mudarat. Nabi dah ajar gitu. La darar wa la dirar. Jangan buat mudarat dan jangan membalas mudarat dengan mudarat. Biarlah Allah Ta'ala saja yang balas. Cukuplah kita menerima sakit yang berkenaan. Jangan kita timpakan sakit yang berkenaan kepada orang yang melakukan itu. Bermakna standard kita dengan dia sama saja. Kita menyeksa dia, dia menyeksa kita, dan kita pun seksa pula dia. Maksudnya standard sama. Baik, Ustaz, sebagai kesimpulan ataupun pesanan Ustaz, yang pertamanya kepada individu yang terkena ataupun yang dijangkiti oleh perbuatan busung ataupun santau. Yang keduanya kepada pesanan Ustaz buat ahli keluarga. Kalaulah ibu bapa yang terkena ataupun anak yang terkena, so ahli keluarga ni, pesanan Ustaz buat mereka Ustaz yang of course mangsa dan juga ahli keluarga mangsa. Ya, kita kalau telah pun terjebak ataupun telah pun dimusibahkan dengan penyakit-penyakit yang berkenaan yang amat menakutkan itu, hendaklah yang awal-awal sekali merasa tenang, membayangkan bahawa ini merupakan suatu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan usaha manusia. Kita mesti awal-awal lagi memeriksa apakah penyakit ini yang berkaitan dengan hospital atau penyakit ini berkaitan dengan alam sihir, ilmu sihir dan sebagainya. Kalau ia berbentuk sihir, hendaklah kita pergi berusaha berubat dengan orang-orang yang mengikut syariat Islam. Jangan sekali-kali pergi berubat dengan ahli-ahli sihir. Walaupun ada orang yang mengatakan kalau kita kena sihir, hendaklah kita berubat dengan ahli sihir juga. Ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar. Satu kesilapan yang sangat hebat. Kita tidak yakin, tidak redha kepada Allah SWT. Hendaklah kita berusaha berubat cara Al-Quran dan Sunnah. Nabi pun berpesan, alaikum bisyifa'aini Al-Quran wal asal. Hendaklah akan berubat dengan 2 ubat, iaitu Al-Quran dan madu. Tengok keadaan madu pun ada ubatnya, ada cara-cara. Sakit perut pun pakai madu, sakit mata pun pakai madu, dan macam-macam penyakit yang kita gunakan untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Tapi yang pertama tu Al-Quran. Quran kita guna. Jangan guna jampi serapah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi maknanya itu pertama sekali. Yang paling penting, berubat cara Islam. Jangan berubat cara-cara orang-orang asli, orang-orang Siam dan orang-orang Hindu dan sebagainya yang banyak menggunakan khidmat jin dan sebagainya.
Baik, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas sumbangan ataupun perkongsian ilmu buat tatapan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah perbincangan kita berkaitan dengan tajuk iaitu santau dan sedikit kupasan Ustaz berkaitan dengan penyakit busung. Namun kedua-dua elemen ini, kedua-dua penyakit ini asalnya hampir sama, iaitu diguna pakai oleh ahli-ahli sihir untuk menyakitkan atau menyebabkan individu-individu yang tertentu mendapat musibah. Namun harus diingat bahawa kesemua penyakit ini asal atau berdatangnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai orang Islam, kita selaku insan yang beriman hendaklah menerima ini sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pesan Ustaz tadi, setiap keburukan yang disampaikan kepada kita hendaklah dibalas dengan secara yang terbaik bagi menunjukkan kita adalah Muslim yang berkualiti. Demikianlah perbincangan kita untuk tatapan sidang penonton yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain sesi, di lain kupasan yang lebih lanjut, mungkin lebih mendalam lagi daripada yang Al-Fadil Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.